Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah Hafizan, kami dari kumpulan 16 akan membentangkan tajuk kami yang bertajuk Peranan Tadbir Urus Syariah dalam Kesahihan Kontrak. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan. Saya Nur Azwarina binti Zainuddin, PQ 23110006. Saya akan menerangkan secara ringkas iaitu berkenaan tadbir urus syariah. Tadbir urus syariah ni ianya merujuk kepada sistem pemantauan dan pengawasan yang memastikan setiap urusan dan kontrak yang dijalankan tu mengikut prinsip-prinsip syariah. Dalam fiqh muamalat, kesahihan sesuatu kontrak tu bukan sahaja bergantung daripada persetujuan antara pihak-pihak yang berakad, tetapi ia memerlukan juga pematuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Tadbir urus syariah ini juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan kontrak bebas daripada unsur-unsur yang dilarang macam riba, gharar, maisir, serta menjamin keadilan dan ketulusan dalam setiap transaksi yang dibuat. Jadi melalui pembentangan kami, kita akan melihat bagaimana tadbir urus syariah ini membantu memastikan kesahihan kontrak dan dapat memelihara objektif syariah dalam urusan muamalat. Perbincangan tajuk ini ada dua, tentang objektif kajian dan juga isu serta cabaran. Objektif kajian ni yang pertama, konsep kontrak muamalat dan tadbir urus dalam Islam. Yang kedua, menghuraikan konsep kontrak muamalat dan tadbir urus dalam Islam. Isu dan cabaran kami pula, isu pertama tentang ketidakpatuhan syariah dalam pelaksanaan kontrak muamalat. Isu yang kedua, ketidakjelasan iaitu gharar dalam kontrak. Yang ketiga pula, kelemahan pengawasan dan tadbir urus syariah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmiza Irdina binti Suhairi, nomor metrik PQ 22110044, dan saya ingin menyentuh tentang konsep kontrak muamalat dalam tadbir urus Islam. Definisi kontrak muamalat ialah perjanjian akad antara dua pihak atau lebih dalam urusan yang dibenarkan syarak. Tadbir urus Islam pula ialah sistem pengurusan dan pentadbiran berasaskan prinsip syariah seperti amanah, keadilan, accountability dan ketulusan. Antara prinsip utama, mestilah kerelaan kedua-dua pihak iaitu taradi dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, ketelusan maklumat, pemeliharaan hak dan tanggungjawab, dan yang paling penting, pematuhan kepada syariah. Larangan dalam kontrak pula ialah tiada riba, gharar ataupun ketidakpastian yang melampau dan tiada penipuan atau manipulasi. Seterusnya, hubungan kontrak muamalat dan tadbir urus Islam. Kontrak muamalat memastikan setiap transaksi dilaksanakan secara sah dan adil. Tadbir urus Islam pula memastikan pengurusan organisasi berjalan secara amanah, telus dan berintegriti. Kedua-duanya menyumbang kepada kepercayaan masyarakat, kestabilan ekonomi dan kesejahteraan ummah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Sandrina binti Hadis, nombor metrik PQ 23160127. Dan saya akan membentangkan tentang aplikasi tadbir urus muamalat dalam kontrak Islam serta perlaksanaannya dalam perbankan Islam. Secara umumnya, tadbir urus muamalat ini merujuk kepada sistem pengurusan, pemantauan dan kawal selia yang memastikan setiap transaksi kewangan Islam dilaksanakan mengikut prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan urusan kewangan itu bebas daripada unsur yang dilarang seperti riba, gharar atau tidak kepastian yang berlebihan dan penipuan. Dari segi kepentingannya, tadbir urus muamalat memainkan peranan yang sangat penting dalam industri perbankan Islam. Pertama, iaitu memastikan setiap kontrak yang dilaksanakan adalah sah menurut syarak dan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh syariah. Kedua, ia membantu mengelakkan unsur riba yang diharamkan dalam Islam sekaligus menjadikan sistem kewangan lebih adil dan beretika.
Selain daripada itu, tadbir urus yang baik dapat meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap institusi kewangan Islam kerana pelanggan yakin bahawa setiap produk dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah patuh syariah. Ia juga dapat meningkatkan ketelusan, keadilan dan integriti dalam setiap transaksi kewangan, sekaligus mewujudkan kepercayaan antara institusi kewangan dan pelanggan. Akhir sekali, tadbir urus muamalat membantu merealisasikan maqasid syariah, iaitu menjaga agama, nyawa, keturunan dan harta, serta menyumbang kepada kestabilan sistem kewangan Islam. Seterusnya, antara kontrak Islam yang digunakan dalam perbankan Islam ialah murabah, iaitu kontrak jual beli di mana bank membeli sesuatu aset terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada pelanggan dengan kadar keuntungan yang telah dipersetujui. Yang kedua ialah tawaruk, iaitu kaedah pembiayaan yang membolehkan pelanggan memperoleh tunai. Yang ketiga ialah mudharabah, iaitu kontrak perkongsian modal. Dan keempat, musyarakah, iaitu perkongsian modal antara dua pihak atau lebih, manakala ijarah merupakan kontrak sewaan di mana pelanggan menyewa aset atau perkhidmatan untuk tempoh tertentu dengan bayaran yang lebih ditetapkan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah binti Limat, nomor metrik BQ23110005. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan bahagian isu dan cabaran kewangan Islam yang memfokuskan kepada isu syariah dalam Ar-Rahnu serta cabaran era revolusi industri 4.0. Baiklah, pertama sekali, terdapat 4 isu syariah utama dalam produk Ar-Rahnu konvensional sebelum ini, di mana isu terbesar ialah keterikatan kontrak antara qard iaitu pinjaman dan juga ujrah iaitu upah simpan yang membawa kepada isu qard yang menjana manfaat iaitu qard jarra naf'an. Kedua, berlaku pertembungan matlamat akad iaitu muqtada al-aqad antara rahnu dan wadi'ah yadhamana. Ketiga, isunya seperti charge ujrah itu yang dikenakan melebihi kos sebenar penjagaan emas kerana dinilai mengikut harga emas. Akhir sekali, isunya adalah eksploitasi marhun untuk menjana keuntungan bank. Seterusnya adalah cabaran era revolusi industri 4.0. Baiklah, seiring dengan perkembangan zaman, sektor kewangan Islam kini berdepan dengan cabaran revolusi industri 4.0. Antara cabaran utamanya ialah seperti mengekalkan prinsip syariah yang bebas daripada gharar dan juga maisir dalam penggunaan teknologi AI dan blockchain. Seterusnya, isu keselamatan data pribadi, kos teknologi yang sangat tinggi untuk beralih ke arah digital, serta risiko bias dalam algoritma big data yang boleh menjejaskan keadilan sosial. Baik, kesimpulannya, bagi memastikan kelangsungan institusi kewangan Islam, keseimbangan antara inovasi teknologi 4.0 dan juga kepatuhan syariah yang tulen amat penting untuk dicapai. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Nilam Seri binti Mustafa, BQ23110010 dan hari ini saya akan membentangkan tentang isu yang kedua iaitu gharar ataupun ketidakjelasan dalam kontrak muamalat. Okey, sebelum itu kita kena faham bahawa apa itu gharar. Gharar secara asasnya merujuk kepada unsur ketidakjelasan, ketidakpastian dalam sesuatu akad yang boleh menjejaskan kesahihan kontrak serta membuka kepada ruang ketidakadilan antara pihak pembeli dan juga pihak penjual. Dalam muamalat Islam itu sendiri sebenarnya kejelasan itu merupakan unsur yang sangat dititikberatkan dan sangat penting dalam memastikan setiap transaksi itu berlaku secara adil, telus dan juga dipersetujui antara kedua-dua pihak. Oleh itu, ada isu-isu yang timbul di sini iaitu isu utamanya adalah daripada sudut ketidakjelasan terhadap sifat dan juga kualiti barang. Dalam konteks e-dagang, pembeli tidak dapat melihat ataupun memegang barang itu secara langsung ataupun secara fizikal sebelum membuat pembelian. Mereka ataupun pembeli itu hanya bergantung sepenuhnya kepada gambar, video serta deskripsi yang diberikan oleh penjual.
Masalah yang timbul daripada sini adalah apabila maklumat tersebut tidak menggambarkan keadaan sebenar produk tersebut, di mana mungkin boleh jadi contoh bahawa warna, saiz ataupun fungsi barang tersebut tidak sama ataupun berbeza daripada apa yang digambarkan oleh penjual. Keadaan ini sebenarnya akan menyebabkan wujudnya ketidakpastian dalam akad kerana pembeli tidak mempunyai gambaran sebenar terhadap barang yang mereka beli. Seterusnya adalah isu ketidakpastian mengenai kewujudan ataupun ketersediaan barang tersebut itu sendiri. Dalam sesetengah transaksi dalam muamalat itu sendiri, terutamanya dalam jualan atas talian ataupun e-dagang, ada satu istilah yang dipanggil sebagai pre-order, di mana barang tersebut adalah belum lagi sampai kepada penjual, tapi telah dipromosikan oleh penjual kepada pembeli, di mana barang yang ditawarkan itu mungkin belum berada di dalam simpanan penjual atau masih dalam proses perolehan daripada pembekal. Oleh itu, pembeli ni telah membuat pembayaran, namun status sebenar barang tersebut tidak dipastikan sama ada ia benar-benar wujud ataupun mampu diserahkan dalam tempoh yang dijanjikan. Sebenarnya, situasi ini jelas menunjukkan unsur gharar kerana dalam Islam itu sendiri, dalam muamalat itu sendiri, objek akad itu perlu berada dalam kepada penjual itu sendiri, iaitu dalam kontrak semasa tersebut. Selain daripada itu, isu yang sama juga iaitu tentang risiko penipuan dan penyampaian maklumat yang mengelirukan. Dalam era digital, terdapat penjual yang menggunakan gambar yang telah diubah suai ataupun yang tidak asli. Apatah lagi dalam era moden ini, kita banyak menggunakan penjual banyak menggunakan istilah ataupun filter-filter seperti AI dalam menggambarkan barang produk yang mereka ingin jual. Jadi apabila pembeli ni membuat keputusan untuk membeli barang yang sebenarnya maklumat itu ataupun gambaran tersebut berlebih-lebihan dan mengelirukan, maka sebenarnya transaksi tersebut mengandungi unsur ketidakpastian yang boleh membawa kepada gharar serta menjejaskan keadilan dalam muamalat itu sendiri. Oleh itu, kita perlu lihat apa pula cabaran-cabaran yang timbul daripada isu-isu ini, iaitu perkembangan pesat platform e-dagang ini ataupun proses pembelian secara dalam talian ini sebenarnya menyebabkan jutaan transaksi itu berlaku setiap hari yang menghasilkan proses pemantauan oleh pihak berautoriti itu menjadi sukar kerana terlalu banyak proses jual beli yang berlaku dalam sehari itu sendiri. Tambahan pula, penggunaan teknologi kecerdasan seperti AI dalam penghasilan imej dan juga iklan produk sebenarnya meningkatkan lagi risiko memanipulasi visual yang sukar dikesan oleh pengguna biasa. Di samping itu juga, cabaran yang wujud daripada sudut penguatkuasaan itu sendiri dan tadbir urus syariah itu sendiri apabila tidak semua penjual di platform e-dagang ini mempunyai mekanisme yang khusus untuk memastikan pematuhan prinsip muamalat Islam itu sendiri. Hal ini menyebabkan masih terdapat ruang ataupun kelopongan yang boleh memberikan maklumat yang tidak tepat dan juga kawalan yang sangat-sangat masih lagi bebas ataupun tidak lagi ketat. Jadi kesimpulannya, isu ketidakjelasan dalam muamalat moden pada hari ini bukan sahaja melibatkan aspek teknikal transaksi, tetapi turut menjadi cabaran besar kepada pelaksanaan tadbir urus syariah itu sendiri. Pada pendapat saya, usaha yang lebih menyeluruh perlu diperkasakan dan perlu dipergiatkan setiap tahun bagi memastikan setiap transaksi itu masih berada di dalam landscape prinsip syariah Islam itu sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membincangkan isu yang ketiga. Bayangkan satu produk kewangan Islam dianggap patuh syariah di sebuah negara, tetapi dipersoalkan di negara lain. Inilah realiti yang berlaku akibat ketidakseragaman tafsiran syariah dalam kontrak muamalat. Isu ini berlaku kerana para sarjana fiqh, institusi kewangan Islam
Islam dan Badan Penasihat Syariah mempunyai pendekatan ijtihad yang berbeza. Selain perkembangan produk kewangan Islam yang semakin kompleks, penggunaan kontrak hybrid iaitu gabungan beberapa akad seperti rahnu, gard, ujrah dan wadiah turut menjadi penilaian syariah lebih mencabar kerana setiap akad perlu dinilai secara menyeluruh. Keadaan ini menyebabkan kesukaran menentukan status patuh syariah. Risikonya berlaku hela syariah atau hiyal. Serta perbezaan standard antara badan syariah di peringkat nasional dan antarabangsa. Justeru, penyelarasan standard syariah dan kerjasama badan penasihat amatlah penting bagi memastikan inovasi kewangan Islam kekal mematuhi prinsip syariah serta mendapat keyakinan masyarakat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, secara keseluruhan mengenai tajuk ini, tadbir urus syariah ini memainkan peranan yang sangat penting dan dalam memastikan kesahihan kontrak dalam fiqh muamalat tu. Melalui pemantauan, setiap kontrak dapat dipastikan ianya mematuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syarak serta bebas daripada unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar dan maisir. Ianya bukan sahaja menjamin kesahan sesuatu transaksi dari sudut Islam tu, malah ianya turut melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dan tadbir urus syariah ini juga bukan sekadar mekanisme untuk pematuhan hukum, tetapi merupakan suatu instrumen yang penting dalam merealisasikan suatu keadilan, kemaslahatan dan kestabilan ekonomi yang menjadi matlamat utama dalam fiqh muamalat. Dengan pelaksanaannya yang menyeluruh, kesahihan kontrak dapat dipelihara dan sistem muamalat Islam ni dapat terus berkembang secara tulus, beretika, berdaya saing dan juga menepati tuntutan syariah. Sekian, terima kasih.